السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, Fatihillah Muslim-Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita menyambung kembali dan kita masih lagi membincangkan tentang hakikat ke akhirat kelak. Manusia akan dihimpunkan sama ada masuk ke syurga ataupun ke neraka. Iyadzan billah. Allah SWT dalam ayat 23 hingga berikutnya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Maksudnya, selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, maka tahanlah mereka di tempat perhentian, kerana sungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu kita telah bincangkan perkataan siratil jahim. Sirat ini bagi merujuk kepada jalan di dunia yang diikuti dan dia membawa kepada neraka Allah SWT ke akhirat. Sirat mengandungi dua makna. Yang pertama, sirat berarti kata jalan yang luas yang diikuti, jalan syahwat di dunia, dan kemudian mengarah mereka untuk masuk ke neraka Allah ke akhirat. Kerana manusia ni dua golongan saja, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu masuk syurga, satu masuk neraka. Ashabul Araf yang pernah kita bincang surah Al-Araf yang lalu, akhirnya mereka akan masuk syurga juga dengan izin Allah SWT, bagi menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada mereka. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat di sini Allah mengingatkan waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka, kerana sungguhnya mereka itu akan ditanya. Tanya macam mana tuan-tuan? Tiada seorang pun di kalangan kita melainkan akan melalui titian sirat. Maka kat situ akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia akan melalui titian sirat ini. Menarik juga untuk kita kaji, kita fahami sirat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, seperti penjelasan daripada ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan melaluinya. Perkara itu adalah satu kemestian yang telah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa, dan kami akan tinggalkan mereka yang zalim tetap dalam keadaan berlutut. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa tak ada seorang pun daripada manusia ni melainkan dia akan melaluinya. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam pula, maksudnya orang beriman akan melalui titian tersebut, jambatan tersebut, dan golongan musyrikun akan jatuh ke dalam. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, manusia akan melalui titian sirat ni sesuai dengan amal masing-masing. Ada yang cepat seperti kedipan mata, ada yang laju macam angin, ada yang seperti penunggang kuda, ada yang berlari dan ada yang berjalan. Itu sebabnya Nabi SAW digambarkan akan berdiri melihat umatnya melintas di situ. Nabi telah menjelaskan bagaimana, pernah tak kamu melihat kilat datang dengan cepat dan hilang daripada kedipan mata? Maka begitulah sebahagian daripada umatku akan melalui titian sirat, laju macam kilat, pantas macam kilat. Kemudian ada yang seperti angin, kemudian ada seperti burung yang terbang, kemudian ada orang yang berjalan kerana amalannya kurang daripada yang sebelum itu.
Maka Nabi SAW yang berdiri di atas tiang sirat berdekatan dengan kamu akan berdoa, Ya Allah selamatkanlah, Ya Allah selamatkanlah, Salim, Allahumma salim, Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Doa Nabi ini akhirnya dapat menolong juga di kalangan mereka yang lemah dan mengalami masalah untuk melintasi. Tuan-tuan yang mulia sekalian, di bawah tiang sirat ni terdapat neraka yang sangat menakutkan, dengan kalajengking yang besar seperti bagal di situ, dengan ular-ular yang besar, dengan anjing-anjing yang menakutkan. Maka inilah yang akan menanti golongan kufar, musyrikun untuk menjadi habuan, bahan makanan dan juga penganiayaan, siksaan yang dinantikan, yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka. Ikhwatillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi bila kita baca tentang tiang sirat ni, bacalah dalam kitab-kitab berkaitan dengan akidah akhir zaman. Contohnya, lihatlah dalam kolom majalah Solusi, kolom akhir zaman. Hayatilah apa yang dikemukakan di situ, bagaimana bahayanya, menakutkan apa yang ada pada tiang sirat ini bagi mereka yang tidak bersedia untuk menghadapinya. Banyak nas yang menggambarkan bagaimana orang kafir ni, tuan-tuan, mereka yang derhaka kepada Allah SWT ni dihantar ke neraka. Amat menakutkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Macam binatang. Gambaran dikemukakan hadis Nabi SAW tentang golongan yang dihumbankan ke neraka Allah SWT ni diperlakukan macam binatang. Mereka ni dihantar ke neraka seperti binatang ternak, dihalau, dihina, dipukul. Ada juga nas yang menunjukkan bahawa golongan kafir ni dimasukkan ke neraka dengan wajah-wajah mereka. Bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mereka ni akan dihumbankan ke neraka Allah SWT dengan menerusi wajah-wajah mereka, seperti dalam surah Al-Isra yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Ada pula tuan-tuan yang dihumbankan ke neraka bersama dengan sembahan-sembahan mereka, bersama dengan teman-teman mereka. Ini seperti yang sedang kita bincangkan, wahsyurul ladzina zalamu azwajahum. Lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebelum mereka sampai ke neraka, suara mereka ni menyentuh pendengaran mereka dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, kelam kabut mereka ni. Lagi kalau digambarkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mereka masuk neraka ini seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggallah dalamnya selama-lamanya. Rupa-rupanya di kalangan mereka yang masuk neraka ni ada di kalangan orang beriman yang merupakan al-asi, al-usar, al-fasiqun, orang Islam yang mereka ni mempunyai akidah yang benar, tetapi cuma apa yang berlaku tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mereka adalah golongan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah akan beri pada mereka ni keselamatan juga, diselamatkan mereka daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Orang yang terakhir masuk syurga adalah orang yang melalui sirat kemudian tergelincir jatuh ke neraka kerana dosa-dosa yang pernah lakukan, dibakar hangus dalam api neraka, hidup balik semula, dan kemudian akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepadanya, keselamatan, dan dia pun dimasukkan ke dalam syurga, dan dia adalah yang terakhir sekali masuk ke dalam syurga. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita bincang tentang surat agar timur dan kita rasa insaf, rasa takut, janganlah kita melakukan dosa-dosa yang pernah disenaraikan sebelum ini oleh para ulama. Contohnya Imam Az-Zahabi dan kitabnya Kabair, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan bukunya Az-Zawajir. Kerana setiap kita akan waqifuhum innahum mas'ulun, tahan mereka kerana mereka akan ditanya. Tahan mereka tentang apa yang mereka lakukan kat dunia dahulu, perbuatan, ucapan yang pernah mereka ucapkan. Dalam kumpulan pandangan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, kitabnya Zadil Masir, waqifuhum innahum mas'ulun, tahan mereka sehingga mereka ditanya. Tanya tentang apa tuan-tuan? Tanya pertama tentang su'ilu al-a'malihim wa aqwalihim fi dunya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka katakan di dunia dahulu. Wasani la ilaha illallah, mereka ditanya tentang la ilaha illallah, apakah ada tauhid dalam diri ataupun tidak. Wasalis an khatayahum, ditanya juga tentang dosa-dosa mereka. Pandangan yang ketiga merupakan pandangan Dhahak. Pandangan yang keempat mengatakan bahawa
innahum mas'ulun sa'alahum khazanatu jahannam. Mereka ditanya oleh malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka jahannam. Pandangan berikutnya yang kelima, kata Al-Imam Ibn Jauzi, annahum yus'aluna amma kanu ya'budun. Kata Ibn Jarir Tabari, ia merupakan persoalan apa yang kamu sembah dahulu di dunia. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka, tanya apa yang mereka sembah di dunia dahulu. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, kadang-kadang satu benda tu kita pandang kecil tapi besar di sisi Allah SWT. Seperti satu hadis yang diriwayatkan daripada Salman Farisi radhiyallahu anhu tentang dua orang manusia masuk syurga, seorang daripadanya kerana seekor lalat, dan yang kedua masuk neraka kerana seekor lalat. Pernah dengar tak kisah ni tuan-tuan? Seorang masuk syurga kerana seekor lalat, dan seorang lagi masuk neraka kerana seekor lalat. Kata Salman Farisi, dulu orang sebelum kita, walaupun hadis ini hadis mauquf, tetapi yang jelasnya merupakan hadis yang mutawatir, hadis yang marfu', kerana mustahil seorang sahabat macam Salman mengada-ngadakan cerita tentang perkara gaib yang tidak berpandukan kepada Nabi SAW. Kisahnya menarik. Dua orang lalu di satu kuil, di satu tempat. Maka penunggu di situ mengatakan bahawa yang menjaganya, kamu hanya berlalu di sini dengan melakukan sembelihan korban untuk Tuhan dewa yang kami sembah. Jawapan yang pertama, tidak mungkin, aku tidak akan melakukan sembahan kepada selain Allah SWT. Jawapannya, kalau kamu tidak melakukan sembahan, ambillah seekor lalat sekalipun kamu sembelih, maka ia telah menjadi tanda korban kepada Tuhan di sini. Jawapannya, tidak, aku tidak akan buat benda ni. Kerana walaupun dia binatang yang tidak halal dimakan, tapi perkaranya adalah syirik kepada Allah SWT. Dia dibunuh kerana seekor lalat, masuk di dalam syurga, tuan-tuan. Yang kedua pula, melalui tempat tersebut, kata penjaganya, kamu hanya boleh melalui dengan menyembelih seekor lalat, dengan menyembelih binatang. Tak ada, aku tak ada duit nak membeli binatang. Tak apa, tak ada binatang, seekor lalat pun ada. Baik, lalat je, tak ada apa pun. Tangkap seekor lalat, niat sembelih. Mudah kan? Mudah masuk neraka, tuan-tuan. Walaupun perkara tersebut tak boleh dimakan, binatang tersebut tidak halal, najis, kotor. Bukan najis, kotor. Tapi nampaknya dia telah merelakan perkara tersebut berlaku. Dia beranggapan dia menyembelih untuk Tuhan dewa yang ada di situ. Dia syirik pada Allah SWT. Jadi kenyataan Al-Imam Ibn Jauzi di sini daripada Ibn Jarir, waqifuhum innahum mas'ulun. Mereka tahan mereka sampai tanya tentang apa yang disembah di dunia. Ini adalah beberapa pandangan berkaitan dengan manusia akan ditahan di sisi Allah SWT untuk menjawab apa yang mereka lakukan di dunia dahulu. Itu juga tuan-tuan, dalam hadis yang lain jelas kepada kita, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kamu tidak akan beranjak di depan Allah SWT sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, umur di mana dihabiskan. Wa jasadihi fima abla, jasad, kesihatan yang Allah berikan bagaimana digunakan. Wa an ilmihi fima fa'ala bi, ilmu bagaimana digunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta di mana diperolehi, ke mana dibazirkan, ke mana digunakan. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi satu pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka ditahan dikenakan perhitungan. Kata Abdullah bin Mubarak, saya mendengar Utsman bin Zaidah berkata, yang pertama saya ditanya kepada mereka adalah tentang teman-teman mereka, kawan-kawan mereka di dunia dahulu. Kalau banyak berkawan dengan ustaz, alhamdulillah. Kalau banyak berkawan dengan peminum arak, na'udzubillah. Kalau banyak berkawan dengan orang yang melakukan maksiat, suka melakukan maksiat, berbual dalam Facebook pun maksiat, na'udzubillah. Ini yang akan ditanya yang pertamanya kepada seseorang itu. Sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, bagi kita ibu ayah ni nak membeli rumah, aimlah, carilah rumah yang dekat dengan musalla, dengan masjid, dengan sekolah rendah Islam, dekat dengan orang Islam. Jadikan itu keutamaan. Walaupun orang Islam ni tidaklah senang macam orang bukan Islam, rumah mereka pun taklah sehebat, taklah cantik macam orang bukan Islam, tapi itulah kawan-kawan kita di dunia. Kita mengharap dorongan ketaatan dalam mereka tunjukkan akan jadi sebab kita masuk syurga Allah SWT di akhirat kelak. Jadi utamakanlah perkara seperti ini tuan-tuan.
Orang Arab peribahasa mereka berkata al-jar qabla ad-dar. Jiran dicari sebelum dicari rumah. Tengok jiran dahulu. Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk kecaman, celaan, ma lakum la tanasarun. Kenapa kamu tidak tolong-menolong? Dahulu kat dunia kan main lagi kamu sama kamu, bantu-bantu. Kat sini mana ada bantuan yang patut dihulurkan kepada yang sedang terdesak sekarang ni? Bal humul yawma mustaslimun. Pada hari ini nampaknya kamu menyerah diri, tunduk, patuh, tak mampu untuk menolak segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Begitulah hinanya diri kamu. Janganlah suasana ini menimpa kita di akhirat, tuan-tuan. Banyaklah berdoa kepada Allah, seperti contoh doa yang kita pelajari pada kuliah yang lalu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masjid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada neraka jahannam, daripada siksa kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada bahayanya fitnah ujian dan kedatangan dajjal. Bila nak baca doa ini, bacalah sebelum bagi salam. Dapatkan doa ni daripada Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan bersama-sama. Mohon pada Allah perlindungan selalu. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.